Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala pilih lagi kita untuk terus berada dalam majlis ilmu di auditorium Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Masjid Negeri Shah Alam. Pada yang menonton secara online, terima kasih. Tolong tekan butang share dan tag rakan-rakan kita yang lain. Pada yang ada dalam dewan ni, jom kita sebut Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita ada peserta baru hari ni pakai telekung putih. Kakak tak pergi sekolah ke hari ni? Darjah berapa tu? Darjah berapa? Prasekolah. Alhamdulillah. Puasa tak hari ni? Tak, Alhamdulillah. Jangan bimbang, ramai juga orang tak puasa. Prasekolah, Alhamdulillah. Bagus. Teman nenek. Bagus. Kalau nenek tidur, picit bahu nenek nanti. Taklah Ustaz. Okey, Alhamdulillah. Hari ini tetamu istimewa kita, Al-Fadil Ustaz Zul Ramli. Akan bersama kita berkongsi. Tajuk apa kita hari ni? Tajuk apa? Tak kenal maka tak cinta. Kalau dah kenal, kalau dah kenal, confirm ke cinta? Kena tengok siapa. Kalau Rasulullah, bila kita kenal, confirm kita akan cinta. Kalau para sahabat baginda, tambah kita kenal, confirm kita bertambah cinta. Kalau manusia biasa ni, saya baru kenal dia Ustaz. Ustaz, kalau manusia biasa, either or, ada kemungkinan bertambah kenal. Kalau manusia biasa, ada yang kita bertambah sayang. Tapi ada juga manusia bertambah kita kenal, bertambah menyampah. Okey, jadi insya-Allah kita hari ni macam biasa, 10-15 minit awal ni Ustaz Zul akan berkongsi dengan kita topik ni. Dan kalau ada yang nak tanya soalan, sama ada dalam dewan, boleh ambil mic. Kalau sahabat-sahabat kita yang menonton secara online, boleh tanya di ruangan komen insya-Allah. Jadi untuk tidak melengahkan masa, saya persilakan Fadil Ustaz Zul Ramli untuk mulakan bicara kita pada pagi ini. Faddal mashkura. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa man tabi'al huda wa wala wa ba'd. Terima kasih yang saya sayangi. Alhamdulillah. Ustaz Said. Kenal lah tu. Sayang tu. InsyaAllah. Seterusnya pada semualah rakan-rakan, sahabat-sahabat saya yang bersama pada program kita pagi ni kan. Tak kenal tak cinta. Dan kita cuba nak fokus pagi ni tentang Al-Quran kita. Kita nak fokus tentang kenal, cinta, kasih tentang Al-Quran yang ada pada kita semua. Dalam satu ingatan yang dibuat oleh ulama, dia kata, Man arada mu'nisan fallahu yakfi, wa man arada hujjatan fal Qur'anu yakfi, wa man arada al-ghina fal qana'atu takfi, wa man arada wa'idhan fal mautu yakfi, wa man lam yakfihi min kulli hadha fannaru takfi. Ya Allah.
barang siapa nakkan sesuatu yang boleh jinakkan hatinya, ya, hati kita ni kasar sangat rasanya, liar sangat. Dia tak pandai duduk diam macam jasad kita duduk diam. Hati ni berbolak-balik. Kadang suka, kadang tak suka, kadang sayang, bertukar benci, rindu, bertukar dendam. Hanya satu benda yang boleh jinakkan hati kita. Apa dia? Allahu yakfi. Allah cukup untuknya. Baik, pagi ini kita cuba, saya ya Allah duduk, walaupun nampak saya dengan di sebelah Ustaz Said, ya, dan di hadapan tuan-tuan, tapi sebenarnya yang lebih mintakan ilmu adalah saya. Kerana waman arada hujjah, kita ni, akal kita ni nakkan hujjah. Bila kita nak buat baik, kita perlu hujjah. Dan barang siapa nakkan hujjah, Al-Quran cukup untuknya. Dan barang siapa nak jadi kaya, sebab kita ni penat sebab nak jadi kaya, siang, malam, 24 jam tak cukup. Duit yang ada tak cukup. Tetapi menjadikan kita kaya adalah waman aradal ghina fal qana'atu takfi. Qanaah cukup untuk kita, insya-Allah. Qanaah maknanya sifat bersyukur, puas, memada. Dia tak boleh hanya rasa memada kalau tak rasa puas, dan tak boleh rasa juga puas kalau tidak bersyukur. Itulah dia qanaah yang kita nak masuk dan minta masuk dalam hati kita, barulah kita rehat. Kalau tidak, banyak mana pun kita tak dapat, kita tak cukup. Kasih sayang yang kita dapat tak pernah rasa cukup kalau tidak ada qanaah. Dan barang siapa nakkan sentiasa ada yang beri ingat. Ya, kita ni kadang-kadang buka YouTube, saya buka YouTube Ustaz Said, nak dengar nasihat. Sebab nakkan wa'idhan. Wa'idh ni maknanya yang sentiasa beri ingat, jangan lupa. Yang kejutkan kita daripada mimpi panjang kita. Yang kejutkan kita daripada kelalaian kita. Barang siapa yang inginkan sesuatu yang boleh memberi ingat kepadanya, satu cukup untuk dia. Apa dia? Kematian. Kematian yang kita tak nak fikir, mungkin dah dekat sangat di sebelah telinga kita. Kematian yang kita tak nak sebut, entah-entah, Masya Allah, kat sebelah pintu di sana. Dan barang siapa yang berfikir kematian, itu wa'idh untuk dia. Dan dalam syair ini, dalam nasihat ini bagi tahu, barang siapa yang 4 perkara ini masih belum cukup untuknya, nerakalah cukup untuknya. Jadi hari ini sebenarnya kita semua datang dengan penuh mengharap pada Allah, ya Allah, kami datang untuk kami lebih kenal. Walaupun kita dah kenal, tetapi kenal kita tidak cukup. Sebab cinta kita tak seperti orang bercinta. Cinta kita dengan Quran, saya cakap saya, mungkin tuan-tuan nanti, tak, kami okey. Kan? Cinta kita pada Quran tak seperti orang yang kita kenal cinta. Ya, Imam An-Nawawi menuliskan tentang Sayyidina Uthman bin Al-Affan bin Al-As bin Amru bin Umayyah bin Abdi Syam bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir Al-Quraishi Al-Umawi, yang boleh khatamkan 30 juzuk Al-Quran hanya dalam satu witir dia. Tapi saya tengok Hajah tak terkejut pun. Well, kami pun macam tu. Ya, kalau orang pun macam tu, dia rasa macam biasa. Kita, Ustaz, kita orang biasa satu rakaat tu 1/3 Quran. Sebab kita baca Qul Huwallah. Patut tak terkejut. Kita baca Qul Huwallah. Kan? Jadi sebab itu semua yang dia kata, itu contoh-contoh cinta mereka. Kita baru bercakap tentang baca. Kita belum cakap orang yang belajar memahami. Kita belum cakap orang yang mengamal. Kita belum cakap orang yang memperjuangkan Al-Quran. Itulah siri yang kita harap dengan saya duduk di sebelah Ustaz Said. Sebenarnya saya nak ilmu, dan ilmu tu datang sesama kita. Semoga ya Allah lihatkan arina al-haqqa haqqan. Sebab benda baik ni kena buka pintu hati, dilihatkan dulu. Kalau hati kita tak boleh lihat kebenaran itu kebenaran,
tak mungkin kita akan nak melakukan kebenaran itu. Apatah lagi mempertahankan kebenaran itu. Apatah lagi berjuang untuk mengangkat kebenaran itu. Apatah lagi sanggup mengorbankan nyawa untuk kebenaran tersebut. Jadi boleh tak kita sama-sama baca supaya macam ada aktiviti lah Ustaz kan? Ya, Nampak sila. macam tenang sangat sahabat saya hari ini kan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Kenapa macam tak berapa kuat puasa ke? Yalah, memanglah seorang je tak puasa saya rasa tadi kan. Baik, sekali lagi insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, Allahumma laka sumtu. Tu dia orang segar kan. bika amantu wa ala rizqi aftartu. Masya-Allah. Allahumma arinal haqqa. Ustaz, dia orang ambil nota yang Ustaz sebut tadi. Cuba cek balik nota. Siapa yang nak yang pertama lembutkan hatinya. Cuba baca. Maka Allah cukup baginya. Kemudian siapa yang nak hujjah, maka Al-Quran cukup untuknya. Kemudian siapa yang nak kaya, maka sifat qanaah cukuplah baginya. Apa maksud qanaah? Berpada dengan apa yang ada. Kepuasan. Kepuasan tu bila dia ada sifat berpada dengan apa yang dia ada. Yang seterusnya, ialah siapa ni yang nak apa? Maka kematian cukup untuknya. Siapa yang nak peringatan untuk dirinya. Wa kafa bil mauti wa'idha. Cukuplah kematian itu satu peringatan untuk dirinya. Jadi Ustaz ajak sama-sama kita baca doa tadi. Dan doa tadi sangat-sangat penting. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami kebenaran sejelas-jelasnya. Kebenaran itu perlihatkan kami. Inilah hak benar. Bukan saja perlihat kebenaran. Warzuqna ittiba'ah. Rezekikan pada kami untuk ikut kebenaran. Sebab ada orang dia nampak orang ni betul, Tok Guru ni betul, ulama ni betul, tapi dia tak ikut. Sebab tu doa ni minta perlihatkan kebenaran dan rezekikan kepada kami ikut kebenaran. Wa arinal batila batilan. Perlihatkanlah kepada kami kebatilan sejelas-jelasnya. Jelas batilnya. Warzuqna ijtinabah. Rezekikan kepada kami untuk menjauhi kebatilan. Kadang-kadang kita tahu dah batil Ustaz. Yeah. Membawang itu batil. Allah. Bawang juga. Bau hembek tu nak tunjuk kat orang tu, tak kat sebelah tu. Yang kat sebelah pula kata, saya tak nak cakap lah orang kita puasa ni, tunggu lepas maghrib lah. Maghrib boleh pula. Dia tahu dah kebatilan itu batil. Sebab tu kita sambung dengan warzuqna ijtinabah. Rezekikan kepada kami untuk jauhi kebatilan itu. Untuk kita jauhi kebatilan. Allah. Dia tahu dah. Datang kuliah, lepas tu tidur. Dia dah ngumpat kat orang. Biarlah kawan tu tidur dapat pahala lah. Dia datang niat. Nak buat macam mana bangun awal sahur qiyam tadi. Sangka baiklah. Ustaz,
Kita Ustaz kata tadi kita nak fokus kepada Al-Quran. Apa yang perlu kita kenal Quran? Tengok Quran, tahu dah Quran. Ni Quran. Dalam masjid banyak Quran. How? Bagaimana kita nak kenal Quran supaya mencetus rasa cinta tadi Ustaz? Allahu Akbar ya. Baik, Al-Quran kita tak payah definisikan. Yang mari sini Ustaz ni semua yang memang Ustaz petik je soalan, dia orang jawab. Orang kata apa tu? Yang masyi itu yang macam spontan. Memang betul lah. Memang betul terus. Saya tahu dah pengalaman saya yang ada di sinilah biasanya ya, masya-Allah. Maknanya kalau kita nak definisikan Al-Quran, insya-Allah kita secara cukupnya kita dapat definisi. Maknanya kita takkan terkeliru lah. Oh ini ke Quran, ini ke yang dimaksudkan dengan perbincangan kita. Tak. Kita semua dah nampak dah ya. Cuma mungkin dalam kesedaran kita ya. Sebab bila kita sebut arina, perlihatkan kami, secara umumnya yang melihat itu mata. Kita mungkin melihat mata, mungkin melihat Al-Quran pinjam mata Sayyidina Umar. Mungkin kita melihat Al-Quran pinjam mata Sayyidina Abu Bakar. Meminjam mata para sahabat. Ini kinayah lah tuan-tuan ya. Dan boleh juga berlaku melihat Al-Quran meminjam mata Abu Jahal. Melihat Al-Quran meminjam mata Abdullah ibn Ubay ibn Salul Al-Khazraji. Ya. Maka daripada pandangan itu, maka membentuklah kita kata apa yang ada dalam hati kita. Jadi bukan benda itu, tetapi bagaimana kita melihat. Kita melihat menentukan apa kita fikir. Kita fikir menentukan apa keputusan kita. Keputusan kita menentukan tindakan kita. Tindakan kita menentukan perbuatan kita. Perbuatan kita menentukan siapa kita. Jadi kalau kita nak melihat Al-Quran, maka marilah kita minta, ya Allah, jadikan kami mampu melihat Al-Quran seperti penglihatan para nabi, para awliya, para salihin. Barulah kita akan dengar bagaimana, Masya Allah, kisah yang biasa kita dengar, kisah Sayyidina Umar Al-Khattab. Daripada manusia yang langsung benci dengan Nabi, tak suka apa yang dibawa oleh Nabi. Kenapa? Sebab dia tak kenal, dia tak pernah jumpa, dia pakat benci dulu. Istilahnya apa saya sebut istangkis ni kan. Istangkis ni maknanya kalau cerik panas tu tuan-tuan, cerik panas, mungkin pernah berlaku kan, kita ingat dia sejuk. Kita pegang. Apa berlaku? Jetak. Dia jetak gitu dia. Istangkas. Oh ya. Istangkis macam tu kan. Jetak. Manusia dan kebenaran dan Al-Quran, kalau dia tak melihat dan tak kenal Al-Quran, dia boleh menolak dengan serta-merta. Arka refleks. Dia tak pegang, oh panas rupanya. Kan? Ini apakah tindakan terbaik patut kita lakukan? Ya, apa tips yang diberi? Oh tarik perlahan-lahan. Tak. Sentuh. Begitulah Allah gambarkan orang dan Al-Quran menolak secara spontan. Ya. Kenapa? Sebab dia macam Sayyidina Umar. Dia tahu orang kata Nabi Muhammad Sabiq. Ya, kita ingat kita golongan Sabiq. Di zaman dulu, kalau dia jahiliyah, masuk Islam, gelarannya adalah Sabiq. Maka mereka menggelarkan kelompok ini, kelompok Sabi'in. Ya. Bila masuk Islam keluar, disebut murtad, murtadin. Tetapi istilah yang diberikan kepada Nabi dan para sahabat adalah golongan sabiq, huwa sabiq, humus sabiun. Tapi tak tahu kenapa mereka jadi sabiq. Sebab tu Sayyidina Umar Al-Khattab kan kita tahu dia mengasah pedang di waktu malam dan berkata, jangan sesiapa membunuh Muhammad li'annani ana uqatiluhu. Jangan siapa-siapa berani bunuh Muhammad, kerana aku yang nak bunuh dia. Ya. Dengan pedang dia itulah, Masya Allah, dia keluar mencari Nabi SAW. Ini kisah semua kita tahu, tapi kita refresh pagi ini. Sebab jawapannya adalah Al-Quran ini hanya orang yang melihat bagaimana matanya. Sebab tu kita nak minta pada Allah, ya Allah, setelah kita diperlihatkan, sebab itulah bagilah penglihatan kami, penglihatan orang-orang saleh, penglihatan para awliya, penglihatan para ulama, penglihatan orang awam macam kita tak rasa apa-apa. Mungkin
Bacaan Al-Quran sama mungkin, kadang-kadang Masya Allah lebih sedap lagi, maaf saya, lagu-lagu semasa yang ada pada hari ini. Ya, wal'iyyazubillah. Baik, Sayyidina Umar Al-Khattab bagaimana akhirnya? Buat kali pertama ketika dia cari Nabi Muhammad, orang kata, kenapa kau nak cari Muhammad? Ya, li'annahu huwa sabi', sebab dia dah jadi dia yang mengajak golongan sabi'in. Maka orang kata, kamu nak mengikut, kamu nak membunuh Muhammad dalam rumah kamu sendiri, dalam keluarga Khattab. Orang telah ikut Muhammad. Terkejut dia. Dan terus dia pergi ke rumah adiknya, Fatimah, binti Khattab, dengan suaminya. Kebetulan tengah kuliah duha. Jadi bila nak masuk pintu, dengar orang mengaji, dengar orang baca sesuatu. Maka dia buka pintu meluru masuk, dan dia sempat mendengar beberapa perkataan, dan ditanya, apa yang kamu baca? Sebab dia selama ni benci, tapi dia tak tahu apa yang dia benci. Dia tak suka, tetapi dia tak tahu apa yang dia tak suka. Ini berlaku dalam hidup kita, kan? Kita tak suka, tapi apa yang kita tak suka kita tak tahu. Kita benci, apa yang kita benci kita tak tahu. Maka akhirnya dia minta, ya, bacakan kepada dia. Masya Allah, battalah, tidak membenarkannya sehingga kamu bersuci, ya. Sehingga kamu bersuci. Dan Sayyidina Umar kata, bagaimana cara bersuci? Pada masa itu juga dia mensucikan diri dia. Buat kali pertama dia baca surah Taha. Nampak tak? Ya. Tatkala Al-Quran yang memang hebat itu kekal hebat sampai sekarang. Tetapi pada saat Allah berikan, pada saat dia minta, pada ketika itu membuka sedikit ruang dalam pintu hatinya, dia baca, dia terus, ma'ajab hadzal kalam. Dia kata, Masya Allah, aku tak pernah jumpa perkataan yang begini ta'ajub. Sayyidina Umar baru baca, Taha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tazkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Cuba bayang, baru 5 ayat. Kita baca satu Quran. Pagi tadi mungkin ramai dah habis satu juzuk. Tetapi bagaimana saat dibaca, Masya Allah, perkataan apa ini? Seperti listrik mengalir dalam tubuh dia. Goosebump naik bulu roma dia. Dan pada saat tersebut, apa yang keluar? Sekali lagi soalannya adalah, Aina Muhammad? Kalau tadi Aina Muhammad li'annani ana uqatiluhu wal'an Aina Muhammad? Intonasi dia berubah dah. Intonasi je saya cukup. Khabbab bin Arat yang bersembunyi di sebalik langsir keluar. Aku dengar malam tadi Rasulullah, Yaumul Khamis, aku dengar Nabi menadah tangan berdoa, A'izzal Islam. Ya Allah, Islam ni teruk sangat kena tekan, ya Allah. Teruk sangat, ya Allah, dibelasah, dibantai. A'izzal Islam. Ya Allah, kuatkanlah Islam ini bainal umarain, antara dua Umar, sama ada Umar Al-Khattab, ya Allah, ataupun Amr Ibn Hisham, Abu Jahal. Dan Khabbab kata, aku tahu dia adalah engkau. Annahu huwa anta. Masya Allah, Ustaz, ya. Berjalan, maka baru, tapi tuan-tuan, kita semua tahu kisah ni, kan? Nak tunjuk tempat di kaki Bukit Safa, sebelah Bukit Jabal Abi Qubais, rumah Arqam bin Abi Arqam, nak tunjuk lokasi dan alamat apa yang Fatimah binti Khattab buat, tuliskan satu perjanjian. Sayyidina Umar kena tanda tangan satu perjanjian. Tanda tangan yang engkau tidak akan mengapa-ngapakan Rasulullah. Baik, hanya 5 ayat, tuan-tuan. Hanya 5 ayat. Sayyidina Umar nak 5 ayat. Maka Khabbab bin Arat bawa dan tunjukkan di mana lokasi. 5 ayat menjadikan dia masuk dalam rumah Arqam bin Abi Arqam. 5 ayat yang tadi sebenarnya yang dibacakan tersebut. Dan Nabi SAW saat dia masuk, Rasulullah pegang tali pinggang dan sentap. Wahai Umar, belumkah lagi datang ketentuan Allah untukmu? Spontan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah.
Semua yang dikasih sekalian. Sebab tu sekali lagi, mungkin soalan Ustaz tadi taklah saya jawab dengan tepat. Tetapi kita minta, ya Allah, hari ini, pagi ini, kita dalamkan lagi makna lihat. Ya Allah, jadikanlah kami melihat Al-Quran seperti lihatnya para ulama. Amin tuan-tuan. Jadikanlah kami melihat Al-Quran, ya Allah, seperti mana dilihat oleh para ulama, ya Allah. Amin. Jadikanlah kami melihat Al-Quran seperti mana dilihat oleh golongan salafus salih, ya Allah. Amin. Dan jadikanlah Al-Quran sebagaimana dilihat oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya segera balik, pada zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sebab Ustaz Nur Said datang daripada Yaman, dalam riwayat itu, athar itu cerita bahawa datang orang Yaman, Ahlul Yaman, ya, bila syarahkan tentang bila mensyarahkan tentang hati yang kasar, hati yang keras, yang datang dan sumbernya daripada nafsu, ya, a'da'u aduwika nafsuka allati baina jambaik. Dalam beberapa catatan membawa athar, datang orang Yaman, dan pada saat berjumpa dengan Sayyidina Abu Bakar, lantas ada dibacakan Al-Quran, orang Yaman semuanya menangis. Menangis. Dan Sayyidina Abu Bakar berkata, inilah cara di zaman Nabi kami ketika saat turunnya wahyu. Turun, seluruh air mata kami basah dengan linangan air mata. Kerana terlalu lazat Al-Quran masuk dalam hati dan jantung kami. Dan itulah yang kita nak hari ini. Sekali lagi, kita nak, ya Allah, berilah lazat, ya Allah, sedap, ya Allah, indah, ya Allah, setiap kali kami membuka Al-Quran tersebut. Amin. Kerana sekali lagi, Al-Quran yang kita baca sama je Quran di zaman Rasulullah. Jangan kata, oh zaman dulu Quran dia lain, sebab tu dia feeling dia lain. Bukan di zaman salafus soleh Qurannya lain, maka sekarang Qurannya lain. Sama tuan-tuan, tetapi apa yang membeza? Hati yang melihat Al-Quran tersebut. Jadi mintalah pada Allah saat kita membaca Al-Quran, sekeping hati yang terbaik yang kita pohon harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz. Allahu akbar. Bila Ustaz cerita kisah Sayyidina Umar memeluk Islam, apabila dengar ayat 1 hingga 5 surah Taha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa dan seterusnya, ada tok guru kita kata, Ustaz, yalah kalau ada anak-anak, cucu-cucu yang tak berapa nak dengar cakap, jadi sebagaimana ayat ini dibaca melembutkan hati Sayyidina Umar, kita yang mak ni bolehlah juga sebagai keyakinan kita dengan ayat Quran, kita baca untuk lembutkan hati anak, sapu kepala. Untuk lembutkan hati bapa anak pun sapu kepala boleh. Itu baca masa dia tengah tidur lah. Ya. Tapi ramai juga masyarakat kita yang dia baca ayat Quran ni sebab ketika ada kepentingan gitulah. Kita tak nak baca Quran waktu untuk kita dapat. Ya, Quran itu syifa, boleh untuk merawat, untuk ikhtiar, tetapi lebih lagi adalah hudan, ia adalah petunjuk. Ustaz, saya ada bersembang dengan salah seorang imam masjid kita ni, masjid negeri, insya-Allah. Alhamdulillah lah, imam-imam kita ni ada banyak kelas-kelas Al-Quran. Jadi salah seorang ni saya duduk dengan dia, saya bolehlah kita tumpang belajar pengalaman dia juga. Saya kata, Ustaz, anak murid ramai orang tua ke, orang muda ke, remaja? Dia kata, saya kebanyakan anak murid saya orang tua lah. Mana orang yang dah berusia lah. Saya kata, Ustaz, saya nak tahu pengalaman Ustaz, ada tak yang baru mula belajar Quran pada usia tua? Dia kata banyak. Saya nak tahu lagi, Ustaz, apa sebab? Apa sebab yang mula pada usia tua ni 45 ke 50 ke, apa sebab yang menyebabkan dia tu belajar? Mesti Ustaz tahu. Boleh tak Ustaz cerita kat saya? Dia kata banyak, Ustaz. Tapi salah seorangnya, tak payah sebutlah kerja apa, tapi umur 48 baru mula belajar Quran. Seorang yang berjaya dalam bidang, dalam career dia, orang kaya, ada company, ada firm sendiri, ada ramai staff. Alhamdulillah, dia orang kaya.
Sebab dia jadi nak belajar Al-Quran ketika ibu dia meninggal dunia. Allah. Orang lain ramai duk baca Yasin, dia pegang je Yasin. Allah. Dia pegang je surah Yasin dan dia tidak dapat baca walaupun sepatah. Dia pegang Quran, dia hanya menangis. Orang lain duk baca Quran. Adik-beradik dia baca untuk mak. Tapi dia tengok mak, dia pegang tengok Yasin, tak dia nak baca. Dan itu menjadi turning point. Dan Alhamdulillah. Kata ustaz ni, dia cari ustaz, saya nak ustaz ajar saya sekarang, biar saya terus boleh baca Quran. Ustaz kata tak boleh gitu. Tak ustaz, saya nak terus pandai. Tak boleh. Ustaz, kalau ustaz tak ajar saya akan dakwa ustaz di hari akhirat nanti. Dia ni lawyer. Oh, bocor rahsia. Dia kira nak dakwa je. Ustaz kata boleh nak belajar dengan saya tapi dengan satu syarat. Tak bagilah syarat apa saya follow. Syarat kena ikut cara saya. Dia bermula dengan Iqra' 1, Iqra' 2. Dan Alhamdulillah sekarang dia dah boleh baca lancar, dah hafal surah Yasin, surah Sajdah dah hafal. Subhanallah. Tadilah doa yang Ustaz ajar tadi, Allahumma arinal haqqa haqqan tadi. Ya Allah, perlihatkanlah pada kami kebenaran dan beri kekuatan pada kami untuk ikut kebenaran. Amin. Ada orang Ustaz, dia malu sebab dia malu nak belajar Quran. Who am I? Dia kata, takkan saya nak pergi belajar Quran? Malulah saya, orang tahu saya tak pandai Quran. Kan? Anak saya Iqra' 5, saya Iqra' 3. Nanti bocor rahsia pula. Yang tu kita pesan, dah duit ada banyak, carilah imam-imam, guru-guru kita belajar kat rumah. Tak boleh Ustaz, nanti imam tu bocorkan rahsia, saya Iqra' 3 macam mana? Buat surat, aku janji takkan bocorkan rahsia. Kalau dia bocor, kita Iqra' 3, kita saman dia. Tapi Ustaz, macam mana? Kadang kita rasa ya Quran penting, tahu. Tapi nak belajar tu Ustaz. Ada sahabat-sahabat yang buat halaqah Quran. Dia kata kalau yang mengajar Quran ni, ada yang datang tu siap bagi syarat dah. Ustaz, nak ajar Quran ni, jangan suruh kita orang baca tau. Dia siap bagi syarat. Ustaz kena baca dulu, kita follow. Jadi macam mana Ustaz kita nak tahu dah kesedaran Quran, tapi nak belajar. Kadang dia rasa berat baca Quran, susah Ustaz. Cabut gigi palsu, pasang balik. Macam mana kita nak belajar juga Ustaz? Allahu Rabbi ya. Saya kira lah ya tuan-tuan. Pertama sekali mungkin Al-Quran tu belajar membaca tu baru muqaddimah. Walaupun dah fasih, walaupun dah betul bacaan, itu baru berada di muqaddimah. Dan bahkan kalau saya kira Imam Al-Ghazali juga menulis tentang golongan yang tertipu. Ya, ada golongan yang bila kita nak buat baik ni ada masuk golongan tertipu. Ya, orang tertipu dengan benda baik. Ialah orang yang dia gomol seluruh hidupnya pada muqaddimah baca Quran, tak lepas nak pergi lebih jauh. Maka sebab tu akhirnya dia dah boleh baca, dia betulkan lagi, rasa nak habis tak habis-habis, nak habis tak habis-habis. Akhirnya Al-Quran, ma huwa Al-Quran? Al-Quran huwa tajwid. Apa itu Quran? Quran huwa tajwid. Nah, tajwid itu adalah untuk mengelokkan bacaan supaya tepat selari apa yang turun daripada Jibril kepada Nabi dalam lughah Arabiah, bahasa Arabnya, cara bacaannya. Tetapi bukan itu tujuan dia. Tujuannya adalah lebih jauh untuk difahami. Sebab ada juga Ustaz, dia jadi macam memasang satu mode. Mode Al-Quran huwa tajwid. Dan kita tengok, Masya Allah, sampai ke tua, maknanya sampai dah umur berapa pun, masih lagi membetulkan bacaan. Sedangkan kita tahu dalam tajwid, bila sampai pada satu tahap, dia tak boleh nak betulkan kerana memang begitulah lidah dia, dah dimaafkan. Tetapi kerana kalau kita kata tak betul ni, tak sah sembahyang. Maka akhirnya diberikan verdik yang berat, menyebabkan orang terikat dengan tajwid. Tajwid bukan, cuma please, fahami saya jangan pula, tak penting tajwid. Tak, sangat penting. Tetapi bukan sangat penting menyebabkan akhirnya bila sebut Al-Quran tajwid. Bila sebut Al-Quran tajwid. Bila sebut Quran qiraah. Bila sebut Quran qiraah. Sebab itu baru muqaddimah.
baru muqaddimah. Orang Arab mudah sebab itu bahasa mereka. Sebab tu Nabi bila sampai, Nabi tak lama dalam proses membaca, mengajarkan tajwid. Dan kalimah istilah tajwid pun tak ada zaman Nabi SAW. Ya. Zaman Nabi tak ada, jom kita belajar cara tajwid. Sebab orang Arab mendengar secara fasahah daripada Nabi, mereka hanya salin dan mereka membacanya seperti dibaca oleh Nabi. Makna mereka dapat dengan cepat sebab bahasa dia. Cuma kita orang ajam, memang dia ada proses. Namun semua yang dikasihkan, saya mengingatkan diri saya, ya, jangan kita sampai kat situ sahaja. Al-Quran adalah tentang bacaan dan tajwid sahaja. Tetapi Al-Quran apa tadi? Difahami, ditadabburi. Sebab tu Ibrahim Khawas, ya, seorang ulama salafus salih yang terkenal, berkata, innallaha ta'ala yuhyil qulub bi arba'ati asya. Allah hidupkan hati kita yang mati. Hati kita ni rupanya boleh mati dengan 4 perkara. Saya tak nak cerita yang lain sebab tak berkenaan dengan apa yang kita sedang bincangkan pada hari ini. Tetapi nimrah wahidah. Nombor 1 ialah qiraatil Quran bitadabbur. Dia bukan kata qiraatil Quran wa kafa thumma kafa, dak. Tetapi qiraatil Quran bitadabbur. Kita membaca Al-Quran dengan qiraah dan bacaan yang betul. Tetapi yang lebih penting adalah dengan tadabbur. Dan sebab itulah bila kita akan sayang Al-Quran, kita akan cinta Al-Quran bila sampai pada tahap kita mampu membaca dengan kadar yang kemampuan kita, dan kemudian kita akan mentadabburkan isi Al-Quran. Jadi bila kita mentadabbur isi Al-Quran, sebab bila kita masuk kepada daerah tadabbur, baru dia pergi kepada daerah amal, barulah dia pergi daerah untuk menyampai, barulah dia pergi daerah memperjuangkan Al-Quran itu. Jadi Ustaz, Al-Quran tu sebenarnya kita kena buka dimensi tu. Kalau orang nak belajar, daripada awal guru Quran kena cakap, sebesar itulah daerah ilmu Al-Quran. Jangan hanya nanti mengikat orang sampai akhirnya, sampai sudah. Akhirnya tajwid lagi, tajwid lagi, tajwid lagi. Macam kita lah dulu belajar. Pertama kita belajar membaca kan. Membaca, menulis, mengira. 3M kan. Cuba bayang kalau sekarang ditekankan lagi membaca, menulis, mengira. Membaca, menulis, mengira. Sebab M tak berapa betul, B tak berapa betul, D tak berapa D, J tak berapa J. Boleh jadi kalau itu kita tak buka daerahnya. Tetapi once kita dapat membaca, menulis, mengira, mula kita meneroka ilmu yang hasil daripada bacaan tersebut. Jadi saya kira Ustaz, dimensi ini yang Al-Quran itu perlu didedahkan. Kalau tidak, dia terikat dan tertambat kepada masyarakat kita pada muqaddimah semata-mata, dan akhirnya orang akan tanya di mana kemanisan Al-Quran. Orang tak nampak di mana kemanisan Al-Quran. Orang sangka kemanisan tu pada bila seorang qari membaca dengan bahasa, dengan lagu yang sedap, baru dia anggap sebagai kemanisan. Sebab tu tunggu siapa imam yang sedap, barulah kita rasa Quran tu sedap. Adakah Quran sedap pada lantunan suara imam? Tak, pada Quran itu sendiri. Jadi sebab tu Masya Allah, bagaimana kita nak dapat Al-Quran bukan pada lantunan suara, tetapi pada Al-Quran bitadabbur. Sebab tu ilmu Al-Quran itu muqaddimahnya ada, tetapi bukan kita terikat pada muqaddimah. Wallahualam. Semoga jelas penjelasan Ustaz Zul tadi, supaya kita tidak berlaku bila sebut Quran kita nampak tajwid je. Itu adalah muqaddimah, dan itulah sebenarnya realiti yang disebut ni ayat bulan Ramadan ni. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan diturunkan Al-Quran padanya sebagai hudan, as a guidance. Guidance bukan sekadar untuk kita baca, tapi kita tahulah nak ke kanan ke kiri. Bukan kita baca ke kanan. Ada seorang ulama dia buat perumpamaan, kita sakit, kita pergi hospital, doktor bagi ubat dan preskripsi, dan makan 2 biji pagi, 2 biji batu sauda, 2 biji pagi, 2 biji malam. Makan batu sauda ketika sahur 2 biji, sebelum tidur 2 biji. Kita pun beli batu sauda, beli obat,
Balik ke rumah, kita duduk baca. Makan 2 biji pagi, 2 biji malam. Esok, makan 2 biji pagi, 2 biji malam. Lusa, makan 2 biji pagi, 2 biji malam. Kita makan tak? Tak makan pun. Allah. Dan penyakit tu sembuh tak? Demikianlah dengan Al-Quran. Kita baca saja, baca. Untuk ekonomi, kapitalis, riba tak boleh, ni jenayah. Kita baca, sekadar baca. Maka dia tak berubat lah. Dan statement ini bukan bermakna jangan baca Quran. Ustaz Zul dah tegang tadi, Quran perlu dibaca. Dan tak boleh berhenti di situ, kena berusaha untuk memahami. Sebab tu Ustaz, saya selalu cadanglah pada grup-grup yang buat tadarus. Tadarus 1.5 jam, 2 jam. Kalau boleh spend masa 15 hingga 20 minit, baca translation kepada ayat yang kita tadaruskan tadi. Tapi jawapannya apa? Lambatlah habis macam tu Ustaz. Kita nak kejar khatam. Masalah problem nak kejar khatam, bukan kejar faham. Jadi bila kita baca mana, grup kita 7 orang. Orang ni baca 3 ayat, orang ni baca 3 ayat, confirm tak sempat nak tidur lah. Wah, ni aku kena baca pula masuk ayat tadi. Jadi at least kita setiap Ramadan bukan saja kita baca Quran, kita boleh go through maksud Al-Quran. Okey, ada ramai sahabat-sahabat kita yang online sekarang. Kalau ada yang nak tanya soalan yang dalam dewan, yang online, boleh tanya di ruangan komen. Saya tengok ni. Tak maaf Ustaz, saya duduk tengok sebab saya nak respon kepada sahabat-sahabat kita yang online yang dia kata clear suara dan sebagainya. Jadi yang dalam dewan, kalau ada soalan nak tanya berkait dengan Al-Quran, boleh ambil mic tanya. Ada sahabat kita akan hantar mic. Yang menonton secara online juga, kalau ada soalan nak tanya, boleh tulis je di ruangan komen. Yang sedang menonton ni ramai pagi ni. Masya Allah, minat Ustaz Zul ni. Boleh tak tulis sikit yang sedang menonton online? Boleh tak tulis sikit sedang menonton dari mana? Kita nak tengok sikit. Yang dalam dewan jangan tengoklah. Jangan tengok Facebook, tengok live sini. Yang menonton secara online, boleh tak tulis sikit sedang menonton dari mana? Okey, ada soalan tak nak tanya? Ada? Kita biasa tengok Ustaz Zul Ramli dalam Tanyalah Ustaz dalam TV je. Sekarang dekat kita ni. Ni peluang untuk kita tanya Ustaz. Tiber. Dia tengok TV Ustaz Said. Ada soalan? Sebab tu tuan-tuan sikitlah ya tadi ya. Sebab tu kita sebut tadarus. Bukan apa nak kata? Bukan tilawah. Ya, sebab kenapa digunakan tadarus ya? Tadarus, jom kita tadarus. Kenapa tak tilawah? Sebab tadarus daripada kalimah saling belajar. Tadarasa yatadarasu tadarusan mutadarisun mutadarasun tadaras la tatadaras mutadarasun mutadarasun tafa'ala yatafa'alu tafa'ulam tafa'ilu mutafa'alun tafa'ala tatafa'al mutafa'alu mutafa'alun. Hilang mengantuk dia orang. Tak adalah. Maknanya nak nampak, rupanya kita kena tadarus. Sebab Ustaz Said tadi kata, cuba masukkan faham apa yang kita baca dalam lingkung sebentar tadi tu. Maknanya barulah dia jadi tadarus. Kalau tidak, dia jadi tilawah. Ya? Yang kelebihan tadarus itu saat kita baca dan kita faham. Ya, kita baca dan kita faham. Ya? Jadi, tapi bukanlah salah. Tuan-tuan janganlah pula nanti kecewa. Ya? Lepas ni tak nak dah tadarus. Dan yang paling tak betulnya, jangan pula merendahkan tadarus yang ada. Sebab dah berlaku juga tadarus. Sebab tadarus ni macam tadilah. Sebab pada layer yang pertama, pada mukaddimah. Dengung kena lebih sikit. Jadi yang ni panjang tak cukup, matnya tak cukup panjang, nampak tak? Belajar. Jadi belajar tu dia sangka bahawa hanya belajar tilawah. Sebab kalau tilawah, ya kita tahu, kita ni ramai ni yang duduk kelas kita tafsir kan, kita beza di antara qiraah wa tilawah. Ya, qiraah satu cara, tilawah satu cara. Baik. Tetapi majlis itu ialah tadarus. Tetapi kita kena buka dimensi tadarus itu. Bukan hanya pada qiraah walat tilawah, tetapi tadabbur. Ya, tadabbur. Barulah Al-Quran tu macam yang disebut oleh Ustaz Said, baru menjadi syifa. Ya. Kita ni tak ada rawatan untuk kita. Sebab rawatan tu bukan hanya pada membaca preskripsi.
Oh, payah lah. Betul dah. Betul Tajwid dia. Oh, tengok. Itu pun payah nak kena betul tajwid. Cuba salah. Lain makna kan. Jadi, yang pentingnya adalah apa poin ketika itu. Ya, mereka yang beriman, berhenti sekejap. Kita ni ada tak iman? Kenapa Allah gunakan verb? Kenapa Allah menggunakan alladzina yu'minuna? Allah gunakan verb, perbuatan. Dan iman ni perbuatan apa? Oh, perbuatan hati. Tanya hati, beriman ke tak? Ya, alladzina yu'minuna. Apa yang hati kita kena beriman? Al-ghaibi. Apa itu ghaibi contohnya? Contohlah kita kata. Jadi kalau macam tu, Masya Allah, kita mendapati bahawa dia masuk untuk merawat hati-hati kita, kerana tidak ada yang lebih mulia bagi akal. Ya, sebab tadarus ni, bila sebut tadarus, dia bukan hanya mulazamah lisan. Bukan hanya, orang kata apa, praktis lisan kita untuk nak bercakap, nak bagaimana nak bagi betul, tetapi akal. So bila akal ni tuan-tuan, dia mendapat makanannya bila? Seperti perut kita dapat makanan bila? Maghrib. Oh. Bila kita merasai sedap makanan itu, kan? Masuk tetap masuk, tetapi sedap makanan itu dia memberi kepuasan. Jadi begitu akal ialah pada saat kita faham. Maka faham itulah sebenarnya habuan yang akal kita nak, dan tuan-tuan datang untuk itu sebenarnya. Sebab itu kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala buka pintu hati kita untuk mendapat khazanah kelebihan daripada Allah, dan Nabi sebut dalam hadis, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Tak maaf sebab tadi tak ada yang tanya, sebab biasalah ya. Dalam kelas biasa kalau semua faham ni Ustaz, memang dia tak ada apa-apa nak tanya kan. Jadi apa nak tanya, semua dah tahu kan. Ustaz cerita je lah. Okay. Saya ingat ada, alhamdulillah, guru saya masa kat Yaman dulu, Syekh Abdul Majid Zindani. Dia ni seorang pharmacist, mengkaji Quran dan hadis, dan kami memang ada satu subjek, Scientific Miracle in the Quran. Memang subjek itu belajar. Tahun 80-an, dicerita balik lah, dicerita kat kita orang dalam kelas, ada satu conference di Riyadh, Arab Saudi, yang menghimpunkan ulama-ulama Islam, saintis Muslim dan juga saintis non-Muslim dalam conference tu. Jadi Syekh Abdul Majid, dia jumpa dengan seorang Profesor Tajeted Tajeson. Agak-agak orang mana ni? Kota Baru ke Pulau Pinang? Tajeted Tajeson daripada Universiti Chiang Mai, Thailand. Pakar dalam bidang anatomi. Jadi Syekh bila duduk dengan Prof Tajeted Tajeson, dia kata, Profesor, boleh tak kita present, saya akan present apa yang ada dalam Quran tentang anatomi. Dia pakar kulit. Boleh tak you ambil dalam kitab agama you, Buddha, present apa yang kitab agama kamu cerita tentang kulit. Oh, Profesor kata, okay, we will meet here next conference next year. Syekh kata, okay. So setahun berlalu, dia orang jumpa dalam conference yang sama. Profesor Tajeson tadi meluru pada Syekh. Oh, Dr. Abdul Majid, last year I was very emotional. Aku kata ada. Setahun aku cari dalam kitab agama Buddha, aku tak ada cerita tentang anatomi, tentang kulit. Syekh kata, tak apalah. You dengar yang kami punya. Di dalam Al-Quran kami ada cerita tentang kulit. Oh ya, okey, aku nak dengar. Cuma sebelum aku baca yang Quran kami cerita tentang kulit, nak confirm dulu. Dan kita semua, kita sekarang ni dalam ilmu sains, sakit kita ataupun panas yang pegang periuk panas tadi tu, yang deteknya kat mana? Kulit ke, daging ke, darah ke, tulang? Yang detek sakit tu, siapa? Bukan daging. Adalah kulit. Lapisan epidermis kita. Epidermis kan, dalam tu ada reseptor sakit. Kena benda tajam, kena benda panas, reseptor akan hantar impuls ke otak. Otak akan terjemahkan, efektor akan bertindak. Lajulah. So, dalam lapisan epidermis inilah adanya reseptor sakit.
Profesor Tajeter explain kat dia, reseptor sakit duduk dalam kulit. Bukan daging, kulit. So kalau kulit ni hangus terbakar, boleh detect tak rasa sakit? Tak boleh. Sebab memang hangus terbakar. Kita dalam dewan ni kalau tak percaya, try balik bakar kulit kita. Tapi pastikan bakar tu hangus. Kalau bakar sikit-sikit, ada lagi epidermis reseptor. Kena bakar hangus. Dia tak akan rasa sakit. Kalau sakit pun di sekeliling. Okay. Profesor Tajeter explain gitu. Kalau kulit terbakar hangus, tak boleh rasa sakit. Lalu Syekh baca ayat dalam surah An-Nisa. Tolong catat. Ayat nombor 56. Balik boleh cek balik. Surah apa? An-Nisa 56. Innal ladzina kafaru biayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab. Sesungguhnya orang-orang yang kufur dengan ayat-ayat kami sawfa nuslihim nara, kami akan bakar mereka dalam api. Kullama nadijat juluduhum, setiap kali dan apabila kulit mereka dah masak hangus, baddalnahum juludan ghairaha, kami akan tukar kulit lain dalam neraka. Liyadzuqul azab, then they will taste the punishment. Allah sebut bila kulit masak, Allah akan tukar kulit dan boleh rasa sakit bila tukar kulit. Profesor Tajeson bila dengar ayat ni, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Boleh tarik dalam YouTube, This is the Truth. Ada kisah dia. Dia balik ke Universiti Chiang Mai, dia pula lecture student dia belajar Quran, dia belajar baca, dia faham Quran. Anak murid dia pula masuk Islam. Allahu Akbar. Dulu kita dengar Sayyidina Umar dengar 5 ayat surah Taha. Ini pakar anatomi dengar 1 ayat An-Nisa 56. Hidayah itu masuk dan dia rasa kemanisan. Kita lahir sebagai Muslim, kita duduk biasa dengan Quran. Saya tak ingat saya moderator pada pagi ni. Jadi kita sambung lagi perbincangan kita. Kalau ada soalan, kalau ada yang nak tanya soalan, yang secara online pun boleh tanya. Alhamdulillah Ustaz, ramai respon ni. Ada yang dari Kajang, alhamdulillah. Inilah teknologi kita pada hari ni. Kita duduk dari mana ni, ambil nota tadabbur. Dari Johor ada Kaji Suki, Masya Allah. Siti Rohani, ramai penonton kita. Zarina Darmawan dari Shah Alam. Mana lagi? Rafi'ah Ismayadi dari Ipoh. Nabilah Nawawi, Kota Baru. Nora, Kota Damansara, Puncak Alam. Wan Syamilah dari Kuala Branch. Fauziah dari Penang, kita raikan lah sebab dia orang komen, kita tanya tadi. Ada soalan tak? Ada yang tanya soalan ni Ustaz. Tadabbur ni kita boleh buat sendiri-sendiri ke, dia kata? Boleh kita baca sendiri ke untuk tadabbur? Sebab Ustaz cerita tentang tadabbur tadi. Boleh ke kita baca, kita tadabbur sendiri? Sila Ustaz. Baik, sebenarnya baca itu, maksudnya baca itu yang kita dapat itu sebenarnya telah pun ditadabburkan. Contoh tuan-tuan ya, yang kita belajar apa ni, tafsir kita dengar kan. Bila kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kan? Apa kita terjemahkan? Okey, tadi Ustaz saya kata kita berhenti jap, kita terjemah. Cuba kita terjemahkan. Tak, saya sedang tanya. Dia tak macam tanya Ustaz kadang tu ya. Dia ni tengah menerang ke tanya? Tanya tuan-tuan. Apa maknanya Alhamdulillahi Rabbil Alamin? Okey, alhamdulillah. Just untuk tanya saja, walaupun memang kan marah tu kan. Allah Ustaz nak test, biarlah test surah Nisa ayat selepas daripada tadi baru mencabar kan. Ini surah Fatihah, semua orang tahu, masya-Allah kan. Jangan marah. Kan, berunding orang kata benda boleh berkelahi, buat apa berunding kan. Jadi baik, bila kita terjemah segala puji alhamdulillahirabbil, segala puji, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Rabb, Tuhan al-alamin, sekalian alam. Sesederhana itu sebenarnya di situ telah adanya kupasan ulama.
Sesederhana itu. Jadi sebab tu kalau kita baca bukan dari bacaan kita. Bacaan kita sendiri yang alhamdu, kita pun tengok kamus. Alhamdu, oh puji. Li, bagi. Allah, baik. Maknanya untuk orang awam, kita semua orang awam kan, bukan ulama tafsir, bukan. Baik, apa yang kita fahami? Kenapa kita terjemahkan segala pujian pada kalimah alhamdu? Kenapa tidak kita katakan pujian itu sahaja? Kenapa kita tak kata alhamdu, maknanya pujian itu tertentu bagi Allah, tetapi semua kita menterjemah segala pujian itu. Baik, kita tak nak bahas, tetapi nak bagi tahu bahawa rupanya si penterjemah tersebut dia ada ilmu untuk menterjemahkan. Maknanya kita pinjam ilmu dia untuk menterjemah segala kepada alhamdu, kerana pada alhamdu lam di situ bermaksud istighraq jinsi. Ahdu, istighraq jinsi contohnya. Jadi si penterjemah itu sebenarnya telah menggunakan ilmu dia. So, bila kita menumpang ilmu orang yang berilmu, kita tak sesat insya-Allah. Tetapi kalau kita sendiri menterjemah, okey, sebab itulah dia ada layer pertama, terjemah dulu. Ya. Dalam tadabbur ni dia pergi terjemah dulu, dan terjemah tersebut mana-mana terjemahan yang ada di dalam Al-Quran, apalagi tafsir Pimpinan Rahman sebagai contoh yang terkenal di Malaysia, itu sesuatu tafsir yang satu terjemahan. Kita tengok terjemahan dulu. Terjemahan ni maknanya daripada lughah Arabiah ditranslate kepada bahasa Melayu supaya ada ayat-ayat yang simple, kita boleh faham. Sebab bila kita nak tadabbur, memang ayat, begitu juga pada semua benda yang bersifat ilmu, setiap tulisan bersifat ilmu, ada benda yang kita baca sekali kita boleh faham dan semua orang boleh faham. Tetapi jangan kata bahawa semua orang boleh faham, kena ada yang lebih dalam lagi. Dan lebih dalam, kena tanya kepada ahli-ahli yang ada di dalam agama kita. Ya, sebab tu ilmu ni dia punya cabang dia banyak. Ya, keahlian itu pelbagai. Seorang yang pakar di sesuatu bidang, dia tak boleh cover semua bidang. Ya. Kalau itu berlaku, kita telah against prinsip dan disiplin ilmu, prinsip ilmu itu sendiri. Jadi kalau soalan itu daripada rakan kita yang bertanya, kalau sekadar kita nak mengambil terjemahan, sebab itulah ambillah terjemahan yang mu'taraf, yang diiktiraf, yang dipakai contohnya. Dan saya lihat tak ada yang, dari sudut terjemahan tak ada masalah sangat. So kalau sekadar tadabbur itu muqaddimah dengan terjemahan, ya. Tetapi tadabbur lebih dalam apabila kita pergi pada tafsir. Ya. Daripada terjemah, dia pergi kepada tafsir. Kalau terjemah tu maknanya ayat ini kalau dalam bahasa Melayunya apa dikatakan? Bismillahirrahmanirrahim, itu bahasa Arab. Dalam bahasa Melayunya apa? Jadi si penterjemah akan cuba menggunakan semua ilmu dia. Bukan hanya melihat kamus untuk menterjemah dengan nama Allah sebagai contoh. Dan segala pujian bagi Allah Tuhan sekalian alam. Ya. Dan kemudian lepas itu, yang saya kira lepas itu memang perlu kita pada guru. Ya, perlu pada guru bila tafsir. Kepada terutamanya benda-benda yang perlukan kepada kefahaman. Dan boleh kita mengkaji, tetapi atas nama kita sebagai yang tidak tahu, bertanya pada yang tahu. Sebab itulah kalau di Selangor, di Kuala Lumpur, di mana-mana negeri kita, masjid-masjid itu sebenarnya tempat rujuk kalau berlaku sesuatu benda yang kita tak itu. Dan jabatan agama, majlis agama, itulah autoriti yang kita bertanya. Kita ada tempat-tempat, sebab dari situ mereka ada letak orang-orang pakar untuk orang awam macam kita. Problema pada hari ini Ustaz, kita baca, kita faham, kita rasa kita lebih faham daripada orang pakar. Tu masalah dia. Tu masalah yang berlaku pada umat pada hari ini, kerana kita sangka bahawa tadi saya katakan bahawa Quran itu secara sederhana pada ayat yang tidak perlu semua orang faham, ya semua orang faham. Tapi ingat, bukan semua ayat itu akan difahami dengan mudah oleh pemikiran, melainkan perlu kepada penafsiran. So penafsiran itu perlu kepada pakar, ya. Jadi saya kira Ustaz, saya dah menyentuh sedikit apa yang dimaksudkan dengan tadabbur. Kak Zu. Ustaz. Ya, sila terus tanya.
Ustaz, jelas. Ya. Baik. Sebenarnya tadarus okey ya. Sebab saya sangat suka apa kata orang soleh zaman dulu, hikmah itu ada pada dan, bukan atau. Apa maksud dia? Maknanya yang dah buat tadarus tadi, bila kita bincang macam ni, bukan atau kan dia, oh dek kerana kita tidak buat terjemahan tadi, maka pada ketika itu tak payah buat. Itu maknanya kita ataukan, kita aukan, kita wakan. Maknanya, okey, grup kita ini sebab masa kita 24 jam, okey, masa kita 24 jam, memang semua yang dikasih sekalian. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahawa Al-Quran itu, Nabi mengadu pada Allah bahawa umat ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Apabila umat ini telah mengambil Al-Quran mahjur, maknanya mereka itu jauh dengan Al-Quran. Maka ulama berkata tuntutan daripada dimaksudkan dengan mahjuran ini, umat yang jauh daripada Quran, adalah apabila umat tidak mengkhatamkan Quran. Maka di sana datangnya satu tuntutan supaya Al-Quran itu perlu dikhatamkan. Ya, jadi Quran itu perlu dikhatamkan. Dan oleh kerana Ramadan bulan Al-Quran, so kerana Ramadan bulan Al-Quran secara khusus, walaupun zaman dulu khatam ini berlaku berulang kali. Dalam kelas kita dah ceritakan, zaman Nabi tidak ada 30 juzuk. Masih ingat? Masihkah kau ingat? Tengok. Okey, Al-Quran zaman Nabi bukan 30 juzuk. Dia pecah pada 7 bahagian. Hanya zaman siapa? Zaman Bani Umayyah. Ya, ketika Hajjaj Yusuf As-Saqafi berijtihad nak dipecahkan Al-Quran ikut suhuf. Supaya tujuan dia satu, supaya Al-Quran ini jangan orang tidak khatam tentangnya. Maka dia buatlah 30 juzuk, yang mana sesuai dengan 30 hari dalam sebulan untuk seorang itu khatam Al-Quran. Dan sebab itulah, dengan sebab ada pecahan itu, yang walaupun pada hari ini pun masih ada ulama yang tak bersetuju dengan pecahan juzuk. Kan kita dah bincang dalam kelas kita. Kenapa? Sebab bila juzuk ni dia tak ikut cerita. Tengah-tengah tu dia berhenti. Kadang-kadang cerita belum habis lagi. Sebab tu Ustaz, ada orang dulu kata, memahami Al-Quran ikut 30 juzuk, saya tak boleh brain. Kalau orang kata memahami Al-Quran ikut pecahan juzuk, saya tak boleh brain. Sebab 30 juzuk pecahan untuk bacaan semata. Mutlak. Untuk bacaan. Fahaman ikut surah. Faham sesuatu mesej Al-Quran itu dia ikut surah demi surah. Sebab itulah zaman Nabi yang kita katakan 7 tadi, sebab ikut pecahan surah. Okey, ikut pecahan surah. Baik. Adapun soalan Kak Zu. So macam mana kita nak buat sekarang? Baik, bulan Ramadan. Sebab bulan ni bulan Quran, kita tak nak tergolong dalam yang mengambil Al-Quran mahjur. Maksudnya Quran bulan Ramadan pun tak khatam. Apatah bulan lain kita boleh khatam. Maka sebab itu inisiatif itu, maka orang-orang tua kita dulu dia buat. Dan sebab itulah saya mencadangkan, kalau dah istiqamah 10 tahun, takkanlah kita tak boleh naik sikit grade. Tapi bagi orang yang memang, alhamdulillah macam Ustaz saya kata tadi, baru tahun ni lah insaf, baru tahun ni lah nak tadarus, kita okey, it's okay, habiskan 30 juzuk. Tetapi bagi orang yang dah berulang, okey, kita buat duha ini tadarus, tapi nanti kita mungkin baca 1-2 ayat daripada apa yang kita baca, kita ambil petik dan kita fahamkan bersama. Dan kan dia, jangan ataukan dia. Jadi kalau ataukan dia tu, akhirnya tak jumpa hikmah kat sana ya. Jadi saya kira benda ni memang susah sebab sebab dia bukan kebiasaan. Sebab tak biasa. Tetapi kalau kita dah biasakan nanti, oh rupanya tadarus itu sebagai mukadimah, dan lebih baik kita mula pergi lebih jauh, Ustaz. Suami cakap pilih telekung baru ke handbag baru, atau ke dan. Tanya perempuan, mana satu nak? Dan Cepat je dah. seorang berhikmah kan? Allahu Akbar. Alhamdulillah, banyak kita dengar daripada Fadil Ustaz Zul berkenaan dengan tak kenal maka tak cinta. Moga-moga kita tambahkan lagi kesungguhan kita untuk mencintai Al-Quran. Dan tajuk ini dipilih pun sebagai usaha kita untuk tambah kecintaan kita kepada
Al-Quran. Ustaz Zul akan kena bergerak ke airport. Dia nak pergi ke seberang laut hari ni, ke Kuching. Kuching seberang laut lah. Ke Kuching. Jadi saya rasa Ustaz nak buat kesimpulan dulu sikit. Saya rasa Boleh tak? saya serah pada Ustaz Zul untuk buat sedikit. Boleh dah? Ustaz tu kesimpulan. Alhamdulillah kita dengar pada hari ini. Moga-moga kita dapat renung hati kita, muhasabah diri kita, macam mana kita di level mana dengan Al-Quran. Tapi saya yakin kita tergolong di kalangan yang akan dan lah. Kita mazhab dan ke mazhab atau? Alhamdulillah. Mazhab dan ke mazhab atau? Dan alhamdulillah. Jadi moga-moga Allah Ta'ala beri kekuatan dan istiqamah pada kita insya-Allah. Jadi majlis kita untuk hari ini sampai kat sini. Insya-Allah sambung lagi besok dan seterusnya. Terima kasih pada yang hadir. Terima kasih pada yang menonton secara online dan tolong share ramai ni. Alhamdulillah. Moga manfaat terus berterusan. Ada hari tu yang ambil batu saudak itu, dia tanya lepas makan jadi sendawa, jadi ketut. Memang biasa dia buang angin benda tu. Dan dia kata bila makan sakit lutut dia ada terasa sikit. Memang itu healing crisis sebagai satu ikhtiar. Memang berlaku gitu insya-Allah. Boleh yang ada pembantu kat luar sana tu. Jadi kita sekadar ni saja untuk pagi ni. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz tak sempat minum-minum dulu. Terus bergerak.